kebaikan, kerana bertangguh itu salah satu daripada sifat orang-orang munafik. Okey, muslimin muslimat, seseorang yang memperlihatkan keimanan pada zahirnya tetapi menyembunyikan kekafiran di dalam hati. Ini kita takut. Apa maksud menyembunyikan kekafiran di dalam hati? Zahirnya dia nampak beramal sungguh. Sampai jiran kata, ya Allah ustazah, dia tu memang kaki masjid. Ni yang kita risau ni, takut kakinya saja masjid, hatinya tidak masjid. Yang hatinya masjid, walaupun saat kita tak boleh pergi masjid, dia sembahyang dalam rumah, dia teringat akan masjid. InsyaAllah ketika kita berhalangan ini, sembahyang sorang-sorang di rumah kerana jauh dengan keluarga yang lain, sebab hati kita sayu teringat akan masjid yang kita sentiasa kunjungi, pahala yang Allah bagi macam mu sembahyang di dalam masjid. Sebab itu ruginya orang yang saat ada peluang, saat sehat, dia tak buat apa yang Allah perintahkan. Saat sehat, saat lapang, buat segala perintah Allah. Saat macam sekarang pintu masjid tertutup, kita tak boleh masuk ke pintu-pintu masjid. Hatta Mekah, Masjidil Haram, Masjid An-Nabawi ditutup kepada orang awam. Ini yang para ustaz kata, hanya pintu taubat yang belum tertutup. Maka bertaubat sungguh-sungguh, menangislah dalam sujud kita. Semua ini engkau berikan, engkau turunkan kerana silap kami, wahai Allah. Kerana kami ini penuh dengan dosa, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita ni zalim pada diri sendiri. Dah tahu dah, sunat tarawih itu sunat, bukan wajib, sunat. Tapi kita juga mengaji sunat itu maksudnya apa? Kalau kita tak buat, sungguh tak berdosa pun. Tapi kalau kita buat, Allah nak beri pahala tambah. Sombongnya kita dengan Allah, Allah nak beri pahala, kita tolak, kita tak buat. Alasannya kerana apa? Malam Jumaat ustazah sayang ada sinetron best, cerita Indonesia, cerita Hindustan. Masya Allah, di mana nilai iman kita? Kita nampak dunia seolah-olah kita akan hidup atas dunia selama-lamanya. Kita perasan kan muslimin muslimat dirahmati Allah, lagi nak tiba Ramadan, lagi ramai kita dengar kematian. Bukan mangsa COVID-19 sahaja, dengar kematian satu-satu. Ya Allah ustazah, orang siap tanya, COVID-19 ke? Tak, bukan mesti yang sakit disaring positif COVID-19 itu ajal. Tidak. Jangan pernah takut. Kita semua minta doa pada Allah supaya terhindar daripada coronavirus. Berdoa siang malam, hatta setiap helaan nafas, hindarkan aku daripada wabak ini. Kita keluar rumah, kita cegah, jaga sungguh-sungguh. Siap yang pakai mask, pakai sarung tangan segala. Balik terus cuci tangan. Semua saranan KKM kita dah buat. Na'udzubillah, kalau Allah nak beri juga, kita tertanya-tanya, macam mana boleh kena? Sedangkan kita dah doa sungguh-sungguh, kita dah beramal sungguh-sungguh, kita dah jaga sungguh-sungguh. Tapi kenapa boleh kena? Macam seorang anak muda ustazah, alhamdulillah selamat, keluar dah. Alhamdulillah negatif dah. Tapi masa mula-mula kena, kawan-kawan semua tanya. Tak pernah keluar rumah langsung. Dalam tempoh 2 minggu hanya 2 kali keluar rumah. Dengan keadaan yang sungguh menjaga tadi, saya pun tak tahu ustazah saya kena jangkit kat mana. Anak kena sekali, kena kuarantin. Masya Allah, tertanya-tanya daripada mana kuman ini datang, Kak? Akak pilihan Allah. Ustazah Zai cakap dekat dia, akak pilihan Allah. Dah akak jaga sungguh sampai tak keluar rumah langsung, makan apa yang ada kat rumah. Keluar sekali itu, Allah nak bagi tak tahu daripada mana datangnya positif COVID-19. Ketika dia dalam ward, muslimin muslimat, ustazah sentiasa berwhatsapp dengan dia. Ustazah katakan apa, Kak? Ikhlaskan hati, terima. Ikhlaskan hati. Orang yang ikhlas ni Allah dekat dengan dia. Akak tahu kan, akak dah jaga sungguh, akak dah doa. Dia orang yang sangat beramal. Tapi kena juga muslimin muslimat, ikhlaskan hati. Selagi akak tak ikhlaskan hati, tak redha terima ujian Allah ni, lambat lagi akak nak sembuh. Ni muslimin muslimat. Sebab itu kita disuruh ikhtiar oleh Allah. Kita disuruh ikhtiar oleh Allah. Seandainya ditakdirkan mati sebab ajal dah sampai, bukan kerana COVID-19 itu sahaja. Buktinya ada ramai yang meninggal bukan kerana COVID-19 dalam tempoh kita ber-PKP ini. Betul kan muslimin muslimat dirahmati Allah? Sebab tu terima, setiap yang hidup pasti akan mati. Ajal ni mengepung kita. Bila-bila masa saja ajal akan datang. Jangan pernah takut. Tapi takutlah nak mati kalau kita langsung tak buat persiapan.
Maka kita kena buat persiapan sungguh-sungguh. Antara peluang persiapan yang Allah nak bagi pada kita bulan Ramadan, Allah tutupkan pintu neraka, Allah buka luas-luas pintu syurga, Allah ikat iblis sungguh-sungguh. Jadi tak ada alasan untuk kita bermalas-malasan. Orang beriman sangat gairah menanti malam ini. Orang beriman sangat tunggu-tunggu kehadiran puasa. Masya Allah, muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi kita tak perlu meneruskan kesedihan kita, tak perlu kita bersedih-sedihan hari ini hanya kerana kita tak boleh balik kampung meraihkan Ramadan dengan keluarga kita. Hanya kerana kita seorang-seorang di rumah, tak ada imam yang nak mengimami kita. Muslimin muslimat, bangkitlah. Jom hidupkan Ramadan dalam cara kita sendiri. Okey? Baik, siapa lagi orang yang munafik itu? Masya Allah, muslimin muslimat dirahmati Allah. Menurut Imam Nawawi, mana Ustazah nak baca tadi? Secara umumnya, perkataan munafik dalam istilah agama ialah seseorang yang memperlihatkan keimanan pada zahirnya tetapi menyembunyikan kekafiran di dalam hati. Ini kita tahu dah. Ustazah dah bacakan tadi. Orang munafik sentiasa memusuhi Allah dan Rasulnya serta umat Islam di mana-mana sahaja sepanjang masa. Orang munafik, dia mengaku Islam, tapi perbuatan dia memusuhi Allah dan Rasulnya. Apa antara contoh kita kata memusuhi Allah? Kita gambarkan muslimin muslimat. Contoh, jiran kita datang petang-petang nak hantar kuih. Dia tahu PKP tak boleh masuk dalam rumah, hantar kod gate. Kita duk kata, setakat kuih seri muka ni tak nak lah, bagilah dekat orang lain. Cara kita bukan penuh adab, cara kita biadab. Jiran sebelah yang selama ni baik, kenapa ni sempena PKP ni cakap macam orang tak ada adab sahaja? Seolah-olah kita sengaja mencari musuh. Orang nak memberi, kita tolak. Sebab tu Mak Ustazah dulu selalu pesan, apa je yang orang bagi, ambil je. Kalau tak suka, jangan caci, jangan maki, ambil. Kalau tengok masuk dalam rumah, contoh jiran Cina yang bagi, jiran India yang belum Islam, kita masuk dalam rumah, was-was lah aku nak makan ni. Kalau kau tak ada siapa nak bagi makan kucing sebagainya, buanglah masuk dalam tong sampah dan kau was-was, jangan makan. Tapi selagi mana kita boleh sampaikan, ini kejiranan yang indah. Jiran sebelah hantar mi kari kat kita dalam satu mangkuk. Kita pun, alamak, aku pun buat mi kari juga. Membazir nanti ni, mi kari kat dapur aku pun banyak, jiran pun hantar mi kari. Maka kita diam-diam pergi hantar dekat jiran sebelah. Hantar jiran sebelah kiri pula. Jiran sebelah, aku pun buat mi kari ni. Pergi hantar rumah yang selang lagi. Lepas tu dia kata, suami baru balik pada kedai, beli mi kari juga. Akhirnya mi kari berpusing sampai kepada jiran kita belah kanan. Jiran yang mula-mula bagi kat kita. Jiran tu kata, ini macam mi kari aku je ni. Muslimin muslimat, apa rasa orang yang mula-mula memberi tadi? Kita nak sebutkan kat sini, pahala sunat tarawih, betul sunat. Ustazah nak ulang, jangan faham tarawih ni wajib. Sebab tu kesian orang yang dulu-dulu pada malam pertama tarawih seperti malam ini penuh masjid surau. Elok malam ke-10 hilang. Ini tandanya orang yang tidak istiqamah, tidak bermujahadah dalam amalannya sendiri. Kesian muslimin muslimat. Contoh orang pergi umrah, duduk saf depan Kaabah. Hari-hari 2 jam, 3 jam sebelum azan dah berada depan Kaabah. Baca Quran tak berhenti, menangis-nangis dalam doa. Balik tak sembahyang pun. Tak sempurna pun tutup aurat. Kerana apa? Dia fikir pergi Mekah tu macam washing machine. Kenapa Ustazah sebut macam washing machine? Aku dah setahun buat dosa, setahun sekali sebab aku banyak duit, aku pergi umrah. Sampai sana aku cuci dosa aku. Balik buat dosa balik. Na'udzubillah. Ini antara ciri-ciri orang munafik.